Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridah Jaafar. Saya akan membentangkan kajian kami bertajuk Penentu Kejayaan dan Risiko Perniagaan Pasar Tani Mega di Seksyen 13 Shah Alam Selangor. Pembentangan yang akan saya lakukan adalah berdasarkan isi kandungan seperti paparan berikut. Perniagaan pasar tani telah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985. Ianya memberikan kemudahan kepada petani, peternak dan peniaga kecil memperkenalkan dan memasarkan produk mereka terus kepada pelanggan tanpa menggunakan khidmat orang tengah. Cara ini dilihat dapat mengawal harga barangan yang dijual pada nilai yang lebih murah dan berpatutan. Secara tak langsung menggalakkan pengguna datang berbelanja untuk mendapatkan produk yang lebih segar dari ladang. Fama merupakan agensi kerajaan yang menyediakan tempat dan lesen perniagaan pasar tani. Kini terdapat 524 tapak perniagaan pasar tani di seluruh Malaysia. Fokus kajian ini adalah di Pasar Tani Mega Shah Alam Selangor. Ianya telah diperkenalkan pada tahun 2004. Skrin menunjukkan beberapa cabaran dan risiko yang dihadapi oleh peniaga pasar tani secara umum. Antaranya ialah harga bahan mentah naik, pemasaran yang terhad, faktor cuaca, sikap pekerja, modal pusingan, peralatan yang digunakan menghasilkan produk, teknologi yang lama menghasilkan produk, lokasi yang tidak strategik, Alibaba. Alibaba menunjukkan terdapat beberapa peniaga yang menjual lesen mereka kepada pendatang asing. Seterusnya, pandemik COVID-19 telah berlaku sejak tahun 2020 hingga kini menyebabkan beberapa lokasi terpaksa ditutup. Penentu kejayaan dan risiko perniagaan. Berdasarkan kajian lepas, terdapat beberapa faktor atau item penentu kejayaan dan risiko perniagaan. Bagi perniagaan pasar tani, faktor utama kejayaan perniagaan pasar tani adalah barangan yang dijual adalah segar dan harga yang berpatutan. Manakala menurut Louiser dan Coleman 1996, mereka membina model Louiser bagi peniaga kecil. Dan terdapat 15 item penentu kejayaan perniagaan. Kajian kami menggunakan model Louiser ini untuk menghasilkan soal selidik. Dan soal selidik ini dibina dan diedarkan kepada peniaga pasar tani di Shah Alam. Manakala risiko perniagaan pula, terdapat dua jenis iaitu sistematik dan tidak sistematik. Risiko sistematik adalah risiko yang dipengaruhi oleh faktor pasaran dan ekonomi yang tidak dapat dikawal oleh firma. Tetapi risiko tidak sistematik dipengaruhi oleh faktor khusus atau keunikan perniagaan tersebut. Seperti masalah pekerja, masalah tempoh hayat produk pendek, menjual produk tidak mengikut trend, faktor cuaca dan lain-lain. Sekiranya risiko ini tidak diuruskan dengan baik, akan menyebabkan perniagaan kerugian. Objektif kajian. Objektif pertama kajian untuk mengetahui penentu kejayaan perniagaan di kalangan peniaga kecil di Pasar Tani Mega di Seksyen 13 Shah Alam Selangor. Manakala objektif kedua untuk mengenal pasti risiko perniagaan yang dihadapi oleh peniaga kecil di Pasar Tani Mega di Seksyen 13 Shah Alam Selangor. Terdapat beberapa kepentingan kajian ini. Yang pertama, memberikan informasi tentang penentu kejayaan dan risiko perniagaan pasar tani mega di Shah Alam Selangor. Yang kedua, menyumbang input kepada kajian literatur berkaitan perniagaan pasar tani yang dikendalikan oleh peniaga kecil. Seterusnya, memberikan informasi kepada agensi kerajaan seperti Fama bagi dijadikan panduan untuk membantu para peniaga kecil pasar tani.
Metodologi kajian. Populasi adalah peniaga pasar tani di Selangor. Sampel adalah 150 peniaga pasar tani Mega Shah Alam Selangor. Instrumen adalah daripada kajian lepas dan teknik pensampilan adalah purposive sampling. Kajian ini merupakan kajian deskriptif, analisis komin, adaptasi, tafsirannya daripada Wisma W1995. Dan saiz sampel adalah menurut sekaran 2003 yang mengatakan 30 hingga 500 sesuai untuk kebanyakan kajian penyelidikan sosial. Hasil dapatan kajian dimulakan dengan demografik, iaitu dimulakan dengan umur responden. Ramainya peniaga antara umur 21 hingga 50 tahun, manakala kaum Melayu 91% adalah peniaga di Pasar Tani Mega, dan pengalaman perniagaan dan tempoh peroleh keuntungan adalah seperti di paparan. Objektif pertama kajian adalah untuk mengetahui penentu kejayaan perniagaan Pasar Tani Mega Shah Alam Selangor. Kajian ini menggunakan 15 penentu kejayaan perniagaan yang diadaptasi daripada model Louisa. Daripada 15 daripada item ini, didapati 4 daripadanya mempunyai skor min yang tinggi, iaitu pertama, menjual produk mengikut permintaan pelanggan, membuat perancangan perniagaan, merekod urus niaga perniagaan dan kawal kewangan, dan yang keempat, mempunyai pekerja yang setia dan berdedikasi. Objektif kedua kajian ialah untuk mengetahui risiko-risiko yang sering dialami oleh peniaga pasar tani Mega Shah Alam. Hasil dapatan menunjukkan antara risiko yang dihadapi oleh responden adalah harga bahan mentah meningkat sebanyak 61% dan 53% untuk lesen yang ditamatkan tidak diperbarui. Manakala dapatan daripada Faulkner dan Habil yang diadaptasi menunjukkan 5 faktor. Namun, kelima faktor ini menunjukkan tafsiran min yang sederhana. Dengan faktor pertama adalah penurunan permintaan dari pelanggan disebabkan kenaikan harga barang. Kesimpulannya, hasil dapatan kajian dapat menjawab persoalan kajian, iaitu apakah penentu kejayaan perniagaan di kalangan peniaga kecil pasar tani Mega Shah Alam Selangor. Di paparan menunjukkan 4 item skor min yang tertinggi. Dalam kedua kajian, apakah risiko perniagaan yang dihadapi oleh peniaga kecil di Pasar Tani Mega Shah Alam Selangor? Item risiko yang paling tinggi yang dihadapi oleh peniaga ialah kenaikan harga kos bahan mentah, menyebabkan harga jualan meningkat dan akibatnya terdapat penurunan bilangan pelanggan yang membeli disebabkan faktor kewangan. Terdapat beberapa cadangan. Organisasi seperti Pharma, Tekun mudahkanlah pinjaman bagi penambahan modal untuk peniaga pasar tani, dan untuk agensi kerajaan, kawallah harga bahan mentah supaya tiada kenaikan harga jualan barang. Manakala bagi peniaga kecil pasar tani, tingkatkan ilmu pengetahuan dan laburkanlah dalam teknologi baru untuk hasilkan produk yang lebih berkualiti. Akhir sekali, bagi cadangan kajian lanjutan, kajian ini boleh diluaskan di daerah dan negeri yang lain di Malaysia, dan kajian akan datang juga boleh melihat dari sudut kesan penularan wabak pandemik COVID-19 terhadap pendapatan perniagaan pasar tani dan kos produktiviti produk jualan. Itu sahaja untuk pembentangan saya kali ini. Terima kasih di atas perhatian yang anda berikan. Sekian.